Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزعنا في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم يسر ولا تعسر Rabbi tamim bil khair. Berbahagia Tuan Imam, jawatan kuasa masjid, tuan-tuan hadirin muslimin dan muslimat yang dikasihi dan moga-moga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izin rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala maka pada malam ini Allah berikan pada kita ruang dan kesempatan ini untuk sama-sama kita mengambil ibrah dan pengajaran dalam kehidupan
kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala pernah sebut dalam Quran, wa idza massal insana durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu durrah marraka alam yad'una ila durrihi massah kadzalika zuyyina lil musrifin ma kanu ya'malun. Allah sebut dalam Quran, wa idza massal insana durru da'ana, dan tatkala mana kamu manusia ditimpa dengan kesusahan, musibah, da'ana, kata Allah, merayulah kamu kepada kami, yakni Allah. Ada masalah, minta pada Allah. Wa idza massal insana durru da'ana, kata Allah, apabila kamu ditimpa musibah, ada bahaya pada kamu, bila kamu ditimpa kesusahan, merayulah kamu kepada kami. Li jambihi au qa'idan au qa'iman, kata Allah, sama ada dalam keadaan kamu berbaring ataupun duduk ataupun berdiri. Falamma kashafna anhu durrah, kata Allah, maka apabila kami hapuskan kesusahan itu daripada kalian, kata Allah, marraka alam yad'una ila durri massah, seolah-olah kamu tidak ada dan tidak pernah ditimpa kesusahan sebelum daripada itu. Kadzalika zuyyina lil musrifin, maka inilah golongan yang Allah kata golongan yang melampaui batas. Makanu ya'malun, atas apa yang telah kamu kerjakan. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ayat yang saya bacakan tadi merupakan satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala minta untuk apabila kita ada masalah, kita ada problem, maka minta dengan Allah. Sama ada kita duduk, tidur ataupun berdiri. Maknanya dalam apa juga bentuk dan keadaan, merayulah kamu kepada Allah. Tuan-tuan, Allah berikan kita ruang dan peluang untuk merayu dan berdoa kepada Allah. Kita doa dan kita bagi tahu apa masalah yang kita ada pada Allah. Silapnya kita hari ini, bila ada satu masalah, kita lari daripada Allah. Ada satu ujian yang timpa kita, yang dok mai kat kita, kita lari daripada Allah. Ini silap kita. Sebab tu Allah kata, wa idza masal insana durru da'ana, bila ada masalah, minta dan merayulah pada Allah. Jangan pula bila Allah dah hapuskan semua kesusahan tu daripada kita, falamma kashafna anhu durrah, Allah kata jangan pula bila susah tu kami angkat pada hampa, marraka alam yad'una ila durri masa, kamu balik pada keadaan asal seolah-olah kamu ni tak pernah ditimpa musibah yang awal tadi. Kadzalika zuyyana lil musrifin, kata Allah, inilah golongan yang mengada-ngada, golongan yang melampau. Ni golongan yang bila Allah bagi dia kesenangan, setelah Allah angkat kesusahan atas dia, lalu dia balik pada jalan asal dia, seolah-olah macam kami ni tak pernah timpa musibah atas hang. Maka kata Allah, kadzalika zuyyina lil musrifin, hang ni lagu ni punya golongan tu ada golongan yang melampaui batas.
Tuan-tuan, sebab tu hari ini bila kita diuji, ujian kita hari ini pada kita, hak kita duk diuji dalam keadaan wabak yang macam ni satu ujian yang sangat dahsyat dan besar pada kita. Jangan duk buat tak peduli lagi. Ni ujian ni duk mai kat kita ni ujian yang besar. Ni ujian akhir zaman hak duk mai kat kita ni pasal wabak ni, satu ujian yang besar ni tuan-tuan ni. Kita sedar ke, kita tak sedar ke, ni Allah timpakan satu musibah malapetaka yang besar buat umat akhir zaman. Tak pernah jadi dalam sejarah sebelum daripada ni, masjid, surau, lengang, sunyi, sepi. Ni ujian yang besar yang Allah timpakan pada umat dunia, manusia akhir zaman. Tuan-tuan, sebelum daripada kita, umat-umat Nabi dan Rasul yang terdahulu daripada kita, umat Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Saleh, umatnya yang dikenali sebagai kaum Samud, juga diuji. Nabi Allah Saleh datang pada kaum Samud membawa satu revolusi dakwah, menyampaikan agama tauhid kepada umat baginda Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Rupanya tuan-tuan, kaum Samud ni bila Allah anugerahkan mereka dengan satu kepandaian architecture, pandai mengukir bukit, ukiran yang mereka ukir pada bukit ni cantik. Bila datang Nabi Allah Saleh cerita tentang agama tauhid, mereka tak nak dengar. Sebab apa? Sebab kesombongan yang ada pada diri mereka. Lantaran Allah hantar pada mereka satu bencana yang sangat dahsyat melalui panahan petir. Tuan-tuan, kaum Samud semua yang ada di situ mati bergelimpangan. Tidak ada seorang pun kaum Samud yang tinggal dan boleh declare diri mereka daripada keturunan Samud. Tak ada. Sebab apa? Sebab Allah timpakan musibah dan daruri pada mereka yang akhirnya menyebabkan mereka mati kerana kesombongan menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi Allah Saleh alaihi salam. Allah sebut dalam Quran, wa idza dzukiru la yazkurun. Dan tatkala mana kami beringat pada kamu, kami berikan peringatan kepada kamu, la yazkurun, kamu tidak mengambil dan tidak menerima peringatan itu, kata Allah. Allah berikan peringatan melalui Al-Quran yang diturunkan, tetapi manusia akhirnya engkar, sombong dengan amaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab Al-Quran yang Allah turunkan. Dalam pada kita diuji dengan musibah wabak yang macam ni punya besar, kita diuji dengan musibah dahsyat yang macam ni, ada lagi orang yang berani terang-terang masih lagi melakukan maksiat dia pada Allah Subhanahu wa taala. Terang-terang buka dan tunjuk tubuh badan yang menggiurkan pada khalayak ramai. Dalam kita diuji sebegini dahsyat, masih ada lagi orang yang tak peduli dengan amaran yang Allah turunkan kepada umat manusia.
Wa idza dzukiru la yazkurun. Apabila kami peringatkan kamu dengan peringatan demi peringatan, la yazkurun, kamu tak terima peringatan yang kami berikan pada kamu. Nak apa lagi tuan-tuan? Bani Israel ketika mana datang mereka kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, setelah Nabi Musa telah pun diturunkan wahyu oleh Allah melalui mukjizat-mukjizat yang besar yang ditunjukkan di hadapan orang-orang di kalangan Bani Israel, tetapi akhirnya mereka angkuh, sombong dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Bukti mukjizat sudah ada di hadapan mata mereka pun mereka masih lagi sombong, mereka masih lagi tak peduli dengan amaran yang Allah turunkan kepada mereka. Apakah kita, dunia dan umat akhir zaman juga akan diancam dengan bahana yang sedemikian rupa? Wa idza ra'au ayatan yastaskhirun, kata Allah. Dan tatkala mana kami berikan dan kami tunjukkan kepada kamu, membuktikan tanda kekuasaan kami, yastaskhirun, kamu memperolok-olokkan apa yang telah kami tunjukkan pada kalian. Ni Allah turunkan pada kita dengan bencana akhir zaman ni. Ni akhir zaman ni tuan-tuan, bila tuan-tuan tengok Ramadan yang berlaku baru ni, 2 bulan lepas kita sambut Ramadan, kita semua duduk di rumah, masjid lengang, surau lengang, tak boleh pi. Tuan-tuan tengok, ni ujian akhir zaman yang Allah bagi pada kita. Kita boleh tarawih, bukan tak boleh, boleh. Tapi zuk Ramadan itu bila kita boleh berjemaah di masjid dan di surau, lain ceritanya. Tuan-tuan, kita sedang diuji. Allah pernah sebut dalam Quran, qul hal yastawil a'ma wal basir. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, apakah sama orang yang buta dan orang yang celek? Allah berikan peringatan ini kepada manusia supaya manusia ambil berfikir dengan apa yang kita lalui hari ini. Tuan-tuan, cuba tengok hari ini. Satu wabak datang pada kita. Di sana ada beberapa hikmah yang boleh kita ambil iktibar, pengajaran daripada apa yang berlaku. Pertama, ketika mana ujian ini yang dahsyat turun pada kita umat akhir zaman, rupanya Allah sedang memberikan satu petanda kepada manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengambil suatu rencana kebaikan ini dalam kehidupan kita. Apa hikmah yang pertama yang berlaku? Yang pertamanya ialah manusia, orang yang beriman dapat memahami konsep beragama. Bila mai satu bentuk yang macam ini, kita sedang diuji, rupanya Allah memberikan petanda yang hebat dan dahsyat kepada umat manusia. Apa dia? Kita boleh memahami bagaimana agama itu berfungsi. Dulu ni tuan-tuan, kita tak pernah faham. Rupanya ada bila sampai kita dilanda satu musibah yang macam ni, rupanya kita boleh semayang dalam keadaan jarak-jarak. Kita duduk semeter. Dulu ni tuan-tuan, tak pernah terfikir dengan kepala kita ni
bila duduk jarak lagu ni tak benar terfikir kita. Yang kita duk faham, rapatkan saf, lurus dan rapatkan saf, kita rapat. Yang kita duk faham bila saf tu jarak, iblis boleh masuk. Lam katakan iblis, bapak iblis pun lepas. Sedar? Rupanya baru kita faham, ada agama sebut lagu ni berdasarkan kepada hukum dan hakam agama. Dulu mula-mula kita duduk di rumah, Tok Bilal ni dia pun tak pernah juga duk Bilal duk laung azan ni. Tiba-tiba sampai satu tahap dia laung kalimah, sallu fi buyutikum. Tak ada dah hayya ala salah, tak ada dah, hazaf, perkataan tu hazaf, hilang, buang. Tok Bilal pun pening, mula-mula nak bang tu tuan-tuan, dia tanya Tok Imam 40 kali, boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh. Pasal kawan tak pernah azan lagu tu. Tuan-tuan, rupanya duduk di rumah mayang kita. Ish, pelik tuan-tuan. Dulu ni kita kempen suruh mai semayang Jumaat di masjid. Siapa tak mai semayang kita tangkap naik van jenazah. Lah ni tuan-tuan, sebelum tu lah ni okey lah. Sebelum tu mula-mula kita habaq jangan mai semayang Jumaat. Siapa mai kami tangkap. Pelik kan? Tak pernah jadi dalam sejarah macam ni. Kita sedang diuji. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Mula-mula buka 12 orang tuan-tuan. 12 orang buka. Saya baca khutbah 12 orang satu masjid. Mula-mula tu 12 orang pergi baca khutbah di satu masjid tuan-tuan. Sebab kita dengan lampu tak boleh buka, sampai 12 orang kunci pintu rapat ni, aircon tak boleh buka, dengan gelap. Yang kita duduk atas mimbar 12 orang aja. Sebab tuan-tuan, khutbah Jumaat. Allahu Akbar. Duk 2 minggu lepas tu depa pula buka untuk 40 orang. Setiap jatuh kuasa carilah 5-6 orang main masjid. Kita menggelisah. Minggu pertama nama tak ada, gelisah kita. Orang dah buka untuk Jumaat, kita nama tak tersenarai, gelisah kita. Duduk di rumah serba tak kena, orang lain mai, kita tak mai. Hak mai tu pula dia duk perangat boh dalam Facebook pula. Dia kata alhamdulillah boleh dah semayang Jumaat setelah 4 minggu, sebulan 2 bulan tak semayang Jumaat. Dia boh dalam Facebook, kita menggelisah. Allahu Akbar. Duk minggu depan nama tak naik lagi, gelisah lagi. Tuan-tuan, cuba bayang kalau nama kita, kalau lagu tu punya cerita menggelisah kita, tak boleh mai semayang Jumaat kalau 40 orang hak mula. Nama tak tersenarai, cukup kelam kelibut kita. Tuan-tuan boleh bayang kalau nama kita tak ada dalam senarai penghuni syurga. Waktu orang duk kelam kelibut di padang mahsyar, tiba-tiba malaikat keluarkan senarai nama. Bila baca sorang nama kita tak ada, nak duduk tang mana masa tu? Menggelisah kita tuan-tuan. Sebab itu waktu kita sedang diuji, balik pada Allah, gunakan semaksimum peluang ini untuk kita jadikan apa yang berlaku hari ini sebagai satu ibrah dan iktibar, pengajaran yang besar yang patutnya kita ambil. Tuan-tuan hadirin muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, tu yang pertama, hikmah memahami konsep beragama. Tuan-tuan boleh bayang dalam suasana yang macam ni, kita semua rupanya faham dan celik agama. Tuan-tuan cuba tengok kita, main Ramadan, kita lah Tok Imam. Dah tak main masjid, kita lah Tok Bilal. Kita lah Tok Siak. Dah. Rupanya kita masa tu baru kita tahu kita ni takat mana aja. Oh, kalau dia main masjid, dia lah orang paling besar komplain ni.
Kena duduk di rumah tuan-tuan, apa jadi? Kita main masjid tuan-tuan, main Ramadan, tu imam baca panjang dia komplain, hak baca pendek pun dia komplain. Lah, tahun ni tuan-tuan, dia duduk, dialah tu imam di rumah. Lah, tak ada arah tuan-tuan, kulhu ya dia. Bini dia sampai tahu lah. Rakaat pertama kulhu, hak kedua kulhu, habis bagi salam, rakaat ketiga kulhu, rakaat keempat pun kulhu. Dia ni betul tu imam kulhu kira. Tuan-tuan bayang tengok. Ni dalam suasana yang macam ni. Habis Ramadan tiba-tiba mai pula Syawal. Depa habaq tak boleh main masjid lagi, sembahyang pula di rumah tuan-tuan. Duk gelintin malam raya. Pi dapur tak kena, pi depan tak kena, pi dapur tak kena. Lah bini tanya abang pasal apa abang? Laki dia abang aku esok nak baca khutbah pula dah. Print khutbah tuan-tuan. Esok baca-baca khutbah. Bukan ramai pun, depan anak bini aja. Anak 4 orang, bini seorang. Dia pegang-pegang tek khutbah tuan-tuan, lagu Parkinson tu. Ni dia punya pegang. Rupanya dia tak pernah baca khutbah. Tuan-tuan boleh bayang. Seumur hidup kita tak pernah pegang teks khutbah, tak pernah baca khutbah. Tahun ni kita baca khutbah. Dahsyat tuan-tuan. Ni hikmah memahami konsep beragama. Itu yang kita tengok celaru habis. Dia pegang batang mok, dia pegang batang penyapu, dia pegang pedang, dia pegang macam-macam. Hak nak pinjam tongkat masjid pun ada. Dia kata boleh tak pinjam tongkat masjid? Tu imam pedim. Awak pasal apa? Nak baca khutbah esok. Dah ni kita. Maknanya kita memahami itu adalah konsep beragama. Boleh semayang, mana kita duduk semayang dan bertaubat kita pada Allah. Yang kedua, dalam kita diuji dan diasak dengan ujian yang sedahsyat ini, maka yang kedua Allah nak berikan pada kita dengan kekuatan takwa dan tawakal. Waktu Allah berikan ujian begini, maka seharusnya orang yang beriman dia akan meningkatkan ketakwaan dia kepada Allah dan fungsi tawakal ini akan berjalan. Tuan-tuan, sebab itu orang yang bertakwa, kata Sayyidina Ali, di antara sifat orang yang bertakwa itu adalah al-khawfu minal jalil, takut pada Allah. Sifat orang bertakwa ialah takut pada Allah. Maknanya apa? Bila Allah uji dia dengan wabak, penyakit dahsyat, ujian yang sebegini, sepatutnya dia betul takut dia pada Allah. Takut tuan-tuan. Kita duduk di rumah tuan-tuan, ada peluang. Gunalah peluang yang ada ni. Rupanya duduk di rumah orang boleh tadarus, duduk di rumah boleh juga baca Quran habis tuan-tuan. Kerja tak pi. Tuan-tuan, tak pi tang mana? Alhamdulillah. Ramai orang rupanya tuan-tuan, dulu ni ramai orang hak nak ambil cuti sepanjang Ramadan. Kalau orang hak yang biasa dengan Ramadan ni, kalau boleh sebulan tu dia nak cuti. Tahun ni Allah bagi kita cuti sebulan bergaji. Dapat kita rasa cuti sebulan bergaji duduk di rumah. Rupanya seronok. Tuan-tuan, peluang ni Allah bagi ni, rupanya seronok. Kita boleh buat tahajud pagi, pukul 3-4 pagi kita jaga. Dah esok tak pergi kerja. Habis-habis esok boleh baca Quran sah. Lepas tu kita tidur sah. Pukul 9, pukul 10 kita tidur. Lepas tu kita bangun baca Quran balik. Lepas tu kita sembahyang zuhur jemaah dengan keluarga. Lepas tu kita baca Quran sambung balik. Rupanya seronok bercuti dalam keadaan yang macam ni. Tapi sejauh mana kita menggunakan ruang dan peluang yang Allah berikan untuk kita. Ni. Tuan-tuan. Yang ketiga. Dalam keadaan kita diuji dan diasak dengan ujian yang sebegini dahsyat,
Maka hikmah yang ketiga ialah kita punya banyak masa dengan keluarga dan keadaan kita di rumah. Sebab itulah tuan-tuan, kata para ulama, Dr. Abdullah Nasir Ulwan dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad, nak membina generasi yang hebat, dia bermula dalam keluarga yang hebat. Nak bina generasi yang hebat daripada anak kecil-kecil ni sampailah dia besar dan dia jadi hebat, dia bermula dengan rumah dan situasi rumah yang hebat, keluarga yang hebat. Tuan-tuan biasa pergi Mekah. Hak biasa pergi Mekah, tuan-tuan tanya. Hak biasa pergi buat haji, tuan-tuan tanya dia. Hang kalau pergi buat haji, dia tanya dia, tang mana yang hang teringat betul masa pergi buat haji ni musim haji ni. Tahun ni tak ada, kita tak pergi ni tuan-tuan. Pergi buat haji ni, tuan-tuan tanya orang pihak Mekah hak pergi buat haji ni, tuan-tuan tanya dia, tang mana tempat yang dia paling teringat masa pergi buat haji. Dia pergi setahun ke, 3 tahun lepas ke, 7 tahun lepas ke, 10 tahun lepas ke, jawapan dia mesti Padang Arafah. Tanya dia, haji teringat tak mana haji? Haji pergi tempat Mekah ni, haji pergi buat haji ni, pergi buat haji. Tempat mana yang haji paling teringat? Dia kata, teringat Padang Arafah, dia kata. Sebab apa? Saya tanya dia, Padang Arafah ada apa? Tuan-tuan tak pernah pergi lagi, balik nanti tuan-tuan search Google. Tuan-tuan tengok di dalam Google tu, tuan-tuan search Padang Arafah. Ada apa Padang Arafah? Tak ada apa. Tak ada apa. Di Padang Arafah tu tak ada apa. Yang ada hanya kemah buruk dan juga pokok yang membesar. Itu aja ada di Padang Arafah. Kau ada shopping kompleks besar ke apa? Tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Tapi pasal apa? Tempat yang hanya ada kemah dan pokok itulah yang kita teringat sampai hari ini. Kalau suruh pi pula tahun ni, nak pi tak? Tobatlah home nak pi. Pasal apa? Punya seronok duduk di Padang Arafah. Tuan-tuan, mai 9 Zulhijjah, waktu asar nak pi maghrib tu, kita keluar aja daripada kemah tuan-tuan. Cekit bulu roma ni. Yang kita dengar adalah tangisan, esakan orang ada di sekeliling kita. Sunyi, sepi. Kita duduk dengar sana duduk riau, sana riau, sana riau, sana riau. Hanya mendengar tangisan di Padang Arafah. Bukan ada apa, tapi rasa sayup aja. Tuan-tuan, maknanya apa? Kita nak cerita di sana Allah titipkan dengan keberkatan. Rumah kita nak bagi seronok, rasa sayu dalam rumah kita, nak bagi rasa seronok dalam rumah kita, biar di sekeliling itu Allah titipkan dengan nilai keberkatan. Nak main nilai keberkatan lagu mana dalam rumah kita kalau dalam rumah penuh dengan maksiat? Nak main berkat lagu mana kalau dalam rumah kita jarang dialunkan ayat-ayat Al-Quran? Nak main lagu mana keberkatan dalam rumah kita kalau daripada semua ruang yang ada ni tak boleh nak buat sembahyang, tak boleh nak dirikan solat? Nak mai barakah lagu mana kalau dalam rumah kita penuh dengan benda-benda yang tak boleh kita nak tumpang solat dalam rumah kita. Cerak sana tak boleh, nak pergi semayang cerak ni tak boleh, nak semayang cerak ni tak boleh. Nak semayang lagu mana kalau kebersihan tak dijaga dengan baik? Ni nak cerita tuan-tuan, sebab tu rumah kita biar ada nilai keberkatan dalam dia. Bacalah Quran di rumah, semayanglah sunat di rumah, buatlah sesuatu ibadah yang baik dalam rumah kita. Waktu bila kita ada peluang ni, 3-4 bulan hak kita tak keluar pergi kerja, himpun adik-beradik, ada anak, ada isteri, ada adik-beradik mai duduk di rumah, himpun
nilai barakah turun dalam rumah kita. Ada orang kata, Ustaz, tak boleh duduk rumah, Ustaz. Tak boleh duduk. Soal rumah, tuan-tuan, bukan dikira pada kecil atau besarnya rumah, tetapi dikira berdasarkan kepada kekuatan, keberkatan ibadah yang ada dalam dia. Sama macam kita semayang, kita buat ibadah. Allah bukan melihat dan menilai kepada kuantiti ibadah yang kita buat, tetapi melihat kepada kualiti ibadah yang dilaksanakan. Kita hidup atas dunia, Allah bukan melihat betapa baiknya kamu dengan apa yang kamu usahakan, tetapi dengan nilai takwa yang ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di kalangan kamu adalah yang bertakwa di sisi Allah. Sebab itu, bila kita duduk dalam keluarga, kita punya banyak masa, titipkan nilai ibadah, nilai keberkatan dalam rumah tangga kita. Rupanya, tuan-tuan, bila duduk ada ruang masa, boleh cek bacaan isteri kita. Lepas subuh, tak ada ruang dah, tak ada pi tang mana, tak kelam kabut dah kita, kerja pun tak pi, apa tak pi, kita boleh semak bacaan isteri. Kita boleh baca, kita boleh semak bacaan anak-anak kita. Sebab kita punya masa yang panjang. Ambillah ruang yang ada. Tapi sayang, 1000 kali sayang, bila kita tidak memanfaatkan ruang masa yang ada. Ini jadinya. Dulu masa kita dikurung, duduk dalam rumah, istilah kurung lah, kita duduk dalam rumah ni, tuan-tuan, pakat tulis ni, rindu masjid, rindu surau, rindu tempat mengaji, rindu semua, rindu-rindu ni, rindu-rinduan ni. Tapi bila kita dah buka masjid dan surau, hak orang rindu ni pergi duduk tang mana dah? Hak orang rindu ni pergi duduk tang mana? Hak rindu ni orang hak tula, hak orang sama lah. Hari ni pun kita, esok pun kita, tulat pun kita. Hak yang lain-lain ni pergi duduk tang mana? Ni kita sedang diuji ni. Tak peduli lagi ke dengan ujian yang Allah bagi kat kita? Ni tak peduli lagi ke? Allahu Akbar. Sayang tak? Sayang. Tuan-tuan hadirin muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, Allah sebut dalam Quran, Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Saya ingat tuan-tuan mesti hafal punya ayat ni. Pasal apa? Pasal test dah hari itu Mai Ramadan. Ayat ni, surah ni kita baca masa witir. Dia hafal sungguh, tuan-tuan. Alhamdulillah, lekat sampai lah. Bagus Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Ni kita main ni, kita nak sambut dah raya haji pula. Tak lama dah, 3-4 hari lagi nak sambut raya haji pula. Korban. Korban tahun ni nampak lagu lain sikit. Kita main masjid pun nampak lagu lain dah. Main masjid awal-awal kita main duk tembak diri sendiri dah. Pegang pistol tembak kepala sendiri. Tuan-tuan, lain lah. Lain lah. Dulu lain, sekarang lain. Dulu main dogang ya tuan-tuan. Lo main semua pakat bawa sejadah dah. Kira beriman sungguh dah kita. Ni kita nak sambut pula ni, nak sambut Aidil Adha pula. Dalam keadaan yang kita rasa agak lain sikit. Apa dia? Allah sebut Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kamu, kata Allah, mensucikan nama Tuhan kamu, yakni Allah Al-A'la, yang maha tinggi. Waktu kita sedang diuji, kita sedang diasak dengan musibah yang macam ni, kata Allah Sabbihisma rabbikal a'la. Banyakkan bertasbih, menyebut dan mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, waktu ni
hari bulan Zulhijjah ini kita banyakkan bertasbih memuji Allah, banyakkan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kita peluang ni, hidup lagi kita, sihat lagi kita, boleh main masjid. Tuan-tuan, tasbih pada Allah. Wallazi qaddara fahada, kata Allah, yang telah menciptakan sekalian makhluk yang ada. Bukan takat tu, bahkan Allah menyempurnakan kejadian. Allah ciptakan langit dan bumi. Bukan saja-saja, tapi Allah ciptakan kesempurnaan kejadian. Allah ciptakan bulan dan bintang, cakrawala yang ada. Allah ciptakan kesempurnaan bulan, bintang dan cakrawala yang ada. Allah ciptakan binatang-binatang yang melata di atas dunia ni. Allah ciptakan juga kesempurnaan kepada penciptaan itu. Allah ciptakan manusia dan Allah berikan kesempurnaan kepada penciptaan manusia. Tuan-tuan, sebab itu mengambil iktibar ini, Allah berikan kita kekuatan itu. Maka bertasbihlah pada Allah, kerana Allah telah menyempurnakan kejadian kita sebagai manusia khalifah di atas muka bumi Allah ini. Wallazi qaddara fahada, dan Allah lah yang mengatur, memberikan kebaikan kepada manusia, serta Allah memberikan bentuk petunjuk dan hidayah kepada manusia melalui Al-Quran dan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tuan-tuan, Allah berikan kita dengan bentuk pengorbanan. Allah turunkan pada kita dengan satu bentuk pengorbanan. Allah sebut dalam Quran, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah kata, dan tidak ada suatu pun yang lebih baik agamanya daripada tiga benda. Maknanya kita hidup ni, bila Allah ciptakan kita dengan kebaikan dan kesempurnaan ini, maka kata Allah, kamu hidup atas dunia ini buat tiga benda ini, kata Allah. Kamu hidup dalam beragama mengambil tiga benda ini. Kita hidup dalam nilai konsep beragama ni, kita nak faham agama ni, maka kebaikan itu ada dalam tiga perkara ni, kata Allah. Apa dia? Yang pertama, mimman aslama wajhahu lillah. Siapa yang duduk dalam kebaikan agamanya, maka pertama dia kena serahkan diri dia pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Dia meletakkan hidupnya itu pada Allah. Jalan ini Allah atur untuk manusia. Jalan ni Allah atur untuk hidup kita. Maka serahkan diri pada Allah, menyerahkan apa yang ada pada kita untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Allah, wa huwa muhsin, beristiqamah dia dalam melakukan kebaikan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Yang ketiga, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan mengikut agama yang dipandu oleh Ibrahim yang lurus. Agama Nabi Allah Ibrahim maknanya agama yang dibawa berdasarkan kepada tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Agama ketauhidan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Wattakhazallahu Ibrahim khalila, dan kerana itulah Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai nabi dan rasul kesayangannya. Tuan-tuan hadirin muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ingat, ni nak tutup dah ni. Ingat bagaimana kisah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim sebagai perjuangan khusus kepada kita. Satu ketika Nabi Ibrahim ni mimpi
falamma balagha ma'ahu sa'ya, dan tatkala mana anak itu sampai kepada satu umur yang dia boleh buat satu benda sendiri, qala ya bunayya inni ara fil manam, maka berkatalah Nabi Ibrahim kepada anaknya, wahai anakku, aku lihat kamu dalam mimpi aku. Kata Ibrahim, inni azbahuka, sesungguhnya dalam mimpi itu aku tengok aku sembelih hang. Fanzur madza tara, kata Nabi Allah Ibrahim, fanzur madza tara, lah ni aku nak tanya apa pendapat kamu wahai Ismail. Berjawab anak dia tuan-tuan, dia kata qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas salihin. Wahai bapa aku, maka segeralah laksanakan apa yang diperintahkan kepada kamu. Satajiduni insyaallah, kamu akan dapati aku ni tergolong dalam kalangan hamba-hambamu yang soleh. Tuan-tuan hadirin muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ambil kisah ini sebagai renungan untuk kita bersama. Jadikan peristiwa pengorbanan ini bukan berhenti pada tahun ini sahaja, bahkan kisah pengorbanan yang kita lalui ini sudah pun Allah rakamkan dalam Quran 1400 tahun dulu. Maka kita jadikan pengorbanan kita tahun ini sebagai satu pengorbanan yang terbaik, bukan untuk orang lain, bahkan untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Jaga diri kita elok-elok tuan-tuan. InsyaAllah kita doakan, mudah-mudahan apa yang ada pada kita hari ini, kita gunakan dia sebagai satu kekuatan untuk kita terus berdakwah dan terus menelusuri kehidupan kita dengan kebaikan. InsyaAllah bila kita pegang dengan Quran, bila kita pegang dengan Nabi, hadis Nabi, baginda Nabi SAW, kita akan hidup dengan selamat dunia dan kehidupan kita akan selamat di negeri akhirat yang kekal abadi. InsyaAllah saya berhenti takat ni dulu tuan-tuan. Mudah-mudahan tahun ini memberikan asbab kebaikan untuk kita terus berubah kepada kebaikan. Kadang-kadang Allah nak beri manusia ni perubahan ni, Allah datangkan dia dengan musibah. Bila terlalu banyak seronok saja tuan-tuan, panjang seronok dia, kadang-kadang kita tidak berfikir. Manusia macam-macam yang Allah turunkan pada dia. Bila Allah bagi dia musibah, kadang-kadang baru dia berfikir, "Ui, ini musibah." Macam kita tengok dalam filem, kan? Tuan-tuan tengok derhaka pada mak ayah ni, derhaka pada mak dia, tendang mak dia, dia sepak, dia terkajang, dia tombok, dia maki, dia hamun apa semua. Tuan-tuan, kan? Ada satu filem tu cerita, dia tendang, dia sepak, dia terkajang, dia maki, hamun mak dia, curi duit mak dia, gelang mak dia lah apa semua. Satu hari mak dia keluar pergi pekan. Dia ni kaki ragut, naik motor. Dia tak tahu tu mak dia bawa gendong beg, dia berjalan seorang-seorang. Dia naik motor, dia ragut beg. Tuan-tuan, wahai dia tak tahu tu hak dia ragut tu mak dia. Sambil duk tarik mai, mak dia jatuh. Dia tak peduli, dia tak tahu lagi. Akhirnya mak dia mati, terkena apa nama batu. Ni filem lah, cerita drama. Ya, lakonan mak dia mati. Bila dia balik tuan-tuan, orang habaq kata mak dia mati. Dia pergi tengok, rupanya mak dia kena ragut. Bila dia tengok, rupanya dia sendiri yang ragut mak dia dan mak dia mati di tangan dia. Akhirnya dengan benda yang macam tu, asbab tu, dia berubah kebaikan. Tuan-tuan, sebab itu bila sampai musibah satu benda pada kita, fikir. Dan mudah-mudahan dengan musibah yang Allah turunkan ini, manusia akan balik pada jalan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dekat tu dulu, ambil iktibar, kita jaga kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita yang terbaik dan moga-moga Allah tunjukkan satu hidayah, bentuk petunjuk kebaikan dalam kehidupan kita insya-Allah. Jaga diri elok-elok, jaga lisan, jaga tutur bicara, jaga akhlak, jaga adab, jaga akidah, jaga ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala.
Dekat tu dulu, selamat Hari Raya Aidil Adha. Mudah-mudahan pengorbanan kita tahun ini akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Makasih banyak. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.